Okey, Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Seperti biasa ya, jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai juga Telegram saya Regi Jesse Rita Udin ya. Baik, ada satu soalan menarik yang diajukan kepada saya oleh seorang penonton yang dah lama dengan saya. Dia berkata dalam banyak live saya membuat kritikan terhadap pembangkang dan dia setuju dengan kritikan saya. Tetapi dalam banyak kritikan tu dia kata saya tak ada petua kepada pembangkang bagaimana nak flip the election. Maksudnya bila pilihan raya umum ke-16 berlaku, dia boleh melakukan suatu perkara yang tidak melibatkan penjenamaan semula ataupun perubahan kepimpinan pembangkang, tetapi boleh kalih pilihan raya itu. Sebab dia sendiri setuju dan ramai yang mendengar saya setuju bahawa pembangkang dah lesu dan tidak bermaya dan dia tak ada kemampuan ubah kepimpinan sebab ego dan perangai pemimpin-pemimpin. Dia tidak ada kemampuan untuk menjenamakan semula. So atas belas kesian ada tak strategi? Of course ada. Banyak strategi kalau awak nak fikir di luar kotak. Kalau saya tak ditanya, saya tak akan sebut. Sebab I'm not tak mau sebut lah. Nanti kalau saya beri sebabnya, nanti ada orang terasa. Tapi bila orang tu bertanya, of course ada. Saya beri satu. Okay ya. Beberapa hari lepas saya membuat satu live. Dalam live itu saya menjelaskan bahawa sekarang ini sudah mula ada Cina yang tolak Pakatan Harapan. Ini terbukti menerusi boikot besar-besaran yang berlaku di dua pilihan raya kecil. Satu di kubu kuat, dikira kubu kuat PH, iaitu di kepala di mana? Di Pulau Pinang tu kan, pilihan raya kecil tu. Sungai Bakap lah. Okay, anyway, satu di Pulau Pinang dan satu lagi di Mahkota baru ni, di Johor. Itu kubu kuat Barisan. So kubu kuat PH, kubu kuat Barisan berlaku boikot Cina besar-besaran, lebih 50%. Nah, bila berlaku boikot tahap itu, maknanya dalam Cina yang boikot ni ada yang mungkin merajuk atas isu-isu semasa, tetapi sudah ada satu jaluran pengundi Cina atas pagar. Dan kalau kita kaji sejarah Cina di negara ini, setiap 20 tahun akan berlaku satu peralihan sentimen. Ya, peralihan sentimen. So peralihan sentimen sudah bermula. Dan kalau pilihan raya umum contohnya berlaku pada 2026 atau 2028, dah lebih kurang 20 tahun. Kalau 2028 dah 20 tahun semenjak tsunami pertama 2008. Kalau 2026, 18 tahun selepas tsunami. So peralihan tengah berlaku. Dan sebenarnya peralihan Cina bermula sebelum 2008. Ya, tapi itu saya cerita dalam live lain lah. So maknanya pada pilihan raya yang akan datang, untuk Pakatan kecapi 95% sokongan Cina tu, bagi saya mustahil. Okay, so akan ada Cina yang duduk atas pagar, duduk rumah. Ditambah pula dengan banyak penipuan dari sudut janji tidak ditepati. Ada yang mengejutkan ya, Cina dah lama dengan Anwar atas janji minyak akan turun. Tiba-tiba mereka dapati keadaan lebih teruk daripada zaman BN yang mereka menentang. Ya, tambah pula BN duduk ada dalam kerajaan selepas mereka bertungkus lumus sokong Anwar, dapatkan untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. BN balik duduk dalam kerajaan bersama Anwar dan bersama-sama mereka naikkan harga minyak. So itu menjadi kejutan kepada sebahagian besar orang Cina. Ini berdasarkan perbualan saya di luar ya. Kemudian kalau dulu selepas PRU, bila Anwar kata nak kerjasama dengan UMNO sebab titah yang di Pertuan Agong, orang Cina saya nampak tutup sebelah mata. Tak apa, sebab nak buntuk kerajaan, nak jadikan Anwar PM. Mereka tutup sebelah mata. Mereka tak puas hati Zahid jadi timbalan Perdana Menteri setelah pemimpin-pemimpin PH dakwa ada bukti hitam putih yang mereka sendiri dedah Zahid
kesalahan Zahid skandal LCS, tetapi mereka tutup sebelah mata. Mereka, bila saya bercakap dengan orang Cina, mereka tahu Anwar menunjukkan hipokrisi, cerita rasuah, tapi benda yang depan mata, bukan hanya dia tak buat apa, dia naikkan sebagai TPM. Okey, itu saya dah nampak lama dah. Tetapi bila jadi benda minyak tu, ia trigger balik. Okey, dalam terkejutnya mereka trigger balik. Bukan hanya dia tak tepati janji. Sekarang kita duduk bersama orang-orang yang didakwa perompak lah, pencuri lah, ya, sebab itu label-label yang diberi kepada pemimpin-pemimpin UMNO sebelum PRU15. So semua ni, bila orang dah mula sanksi terhadap seorang pemimpin, benda-benda yang dulu mereka tutup mata, semuanya akan menimbulkan rasa tak puas hati. So all that is happening, ya, berlaku. Dan saya percaya jika selepas ini ada PRN ke, PRK ke di Semenanjung, ya, Sabah dan Sarawak berbeza sikit, so kita tak tahu. Saya rasa kita akan dapat, atau saya yakin, boikot Cina besar-besaran akan berlaku. Tetapi dalam live beberapa hari yang lepas, anda scroll ke bawah, anda boleh tahu, ya, anda tengok tajuk, anda boleh tahu. Saya beritahu, sekalipun pada PRU16 50% Cina tak keluar mengundi, tetapi jumlah kerusi PH dengan BN dijangka tidak berubah. Kalau berubah pun naik 1-2 kerusi atau turun 1-2 kerusi. Dan Perikatan Nasional mungkin terjejas sedikit. Tapi lebih kurang rata-ratanya semuanya sama, tetapi PH dengan barisan akan dapat bentuk kerajaan dengan sendiri. Itu saya yakin. Mungkin dapat 112 atau 113 kerusi, sekalipun 50% Cina boikot. Mengapa? Anda rujuk live tersebut, dan saya akan ulangnya dalam satu live yang lain. So perikatan tidak mampu membentuk kerajaan, ya. Okey, so mungkin dalam live lain saya akan jelaskan sekali lagi, atau kalau awak terpinga-pinga, awak scroll ke bawah dan rujuk, dan awak akan dapat tahulah daripada tajuk live mana yang harus dirujuk. Di situ saya dah jelaskan, ya, sekalipun berlaku boikot Cina besar-besaran 50%, tahap 50%, PH dengan BN jumlah kerusi dia akan sama. Kalau meningkat sikit atau turun sedikit, tapi dijangka meningkat sikit, mungkin 2-3 kerusi. Cuma jumlah kerusi PH akan menurun, jumlah kerusi barisan akan meningkat. Mengapa? Anda rujuk balik. Okey, kalau ada mereka yang tahu live mana yang saya maksudkan, boleh kongsi di ruang komen untuk orang lain. Okey, so perikatan ni dia tak akan bentuk kerajaan, dan perikatan tak ada kemampuan untuk tarik undi Cina kerana retorik yang sedang dilambung dimainkan oleh perikatan adalah salah, tidak kena pada tempat atau zaman. Perikatan, kepimpinan dia juga, strategi dan cara berfikir mereka sudah lapuk zaman dinosaur. Mereka tidak tahu menyantuni target mereka. Target mereka ialah pengundi atas pagar Melayu dan Cina, khususnya Cina, yang terdiri dari golongan intelek, termasuk Melayu. Dan golongan muda sekarang berbeza dari golongan muda zaman Muhyiddin, Hadi dan sebagainya. Mereka tidak terbawa-bawa dengan retorik Islam terancam, Melayu Islam. Memang kita nak pertahankan agama bangsa dan negara, tetapi pada masa yang sama, pembangkang perlu menampilkan imej atau perwatakan sebagai pembangkang yang bakal jadi kerajaan untuk semua. Golongan Melayu muda sendiri pun, mereka sekarang ni cara berfikir, ya, kami sokong pembangkang, tetapi nak kata kami benci DAP tu tak sangat. Bila awak beritahu DAP keluar kenyataan beracun, ya, kami tahu, tapi kadang-kadang PAS pun keluar kenyataan ekstrim. Mereka lebih berfikiran terbuka, mereka lebih nampak realiti semasa, ya kan? Mereka nampak masing-masing sedang menyerang satu sama lain, masing-masing sedang provoke satu sama lain. So mereka tidak begitu terbawa-bawa dengan retorika, ya, retorika ekstrim mana-mana pihak. Mereka tahu kadang-kadang isu itu digembar-gemburkan walaupun ia tidak seteruk seperti yang dinyatakan. So basically pembangkang kepimpinan dia dah gagal. Penjenamaan semula harus dilakukan, tetapi ia tidak mungkin dilakukan.
Pembangkang juga gagal memberitahu apakah dasar mereka, apakah pendekatan mereka. Kalau ini masalah saya serang dia, apakah penyelesaiannya, semuanya gagal. Bila tanya nak buat bajet bayangan, sekurang-kurangnya dari bajet bayangan itu orang muda boleh nampak apakah visi, misi, di mana kelebihan pembangkang berbanding dengan kerajaan. Semua mereka bongkak, mereka beritahu bajet tu tunggu kami jadi kerajaan, seolah-olah kerajaan akan dianugerahkan kepada mereka oleh malaikat. Ya. So pembangkang gagal ya, saya beritahu. Kerajaan memang gagal, tetapi pembangkang gagal. Dan kerajaan ada benda-benda dia dah mula tunjukkan positif. Ada ya, ada. Dalam dia gagal, dia sudah menunjukkan perubahan sikit-sikit di sana sini. So orang muda perhati semua ni. Okay. So anyway, itu situasi semasa. So kalau kita menghala ke PRU 16 dengan situasi ini, PH akan terus berkuasa dengan Barisan Nasional. So boleh tak PN Perikatan flip the election, kalih benda tu seperti mana yang dilakukan dalam PRN 6 negeri? PRN 6 negeri dulu, sebelum PRN 6 negeri, 60% kerusi dipegang oleh Pakatan Campur Barisan, Perikatan hanya pegang 40% kerusi. Selepas PRN 6 negeri, Perikatan pegang 60% kerusi, PH Campur Barisan hanya pegang 40% kerusi. Bagaimana Perikatan boleh flip the election masa tu? Masa tu hanya 9 bulan selepas PRU 15, dan pada masa itu gelombang Melayu Islam besar. Tambah pula kejutan Melayu Islam yang percaya bahawa janji Anwar tidak akan kerjasama dengan kleptokrat. Bila mereka hampa, mereka pergi ke arah Perikatan. Dan kejutan Melayu yang sokong UMNO, apabila Zahid bersumpah demi Allah tidak akan kerjasama dengan Anwar dan DAP, kemudian kerjasama, mereka juga pergi ke Perikatan. Dan kemudian mereka nampak tidak ada kesungguhan untuk bebaskan Najib, walaupun ura-ura sebelum PRU 15 Najib akan dibebaskan, diampunkan. Itu pun menyebabkan penyokong-penyokong Najib semua beralih ke Perikatan Nasional. So penyokong Najib ni sebenarnya dia tumpang Perikatan Nasional. Kalau Najib bebas, Perikatan akan jatuh sikit. Okay. So anyway, kalau PRU 16 dan Najib kita anggap tidak dibebaskan, bagaimana boleh kalih election? Okay, so ini kalau Pakatan dengar, ia menjadi kelebihan buat Pakatan dan juga kelebihan buat Perikatan lah. So sama-sama dengar lah, ya. Mudah. Okay, satu janji utama yang sudah menjadi titik pedih buat orang Cina ialah apa? Isu minyak. You trust me on this, isu minyak. Diesel di lambung, RON 95 akan di lambung. Okay. So sebelum PRU 15 ada banyak ura-ura, Anwar atau PH berjanji akan turunkan minyak kepada RM1.8 ke, ada yang kata RM1.9 ke. Okey lah, kita katakan RM1.8 lah. Saya tak tahu actual figure kerana sentiasa berubah-ubah. Okay. Sekarang harga minyak dilambung ke harga, kononnya harga pasaran lah. Itu pun tanda soal. Kemudian RON 95 subsidi dikeluarkan dan bla bla bla, ya. Okey. Beberapa bulan sebelum dah tahu Parlimen akan dibubarkan pada hari ini, so beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan, kalau pembangkang start dengan deras, ya, beritahu kalau Anwar tak dapat lakukan, kami lakukan. Hari ini menang, esok harga minyak turun, ya. Harga minyak turun, tapi bukan turun kepada harga yang dijanjikan oleh PH, turun kepada harga sebelum dilambung. Maknanya kembalikan sistem bersubsidi, sokongan akan beralih. Sebab apa jua janji yang diberikan oleh Pakatan kurang senang dipercayai. So mereka belum lagi dengar janji-janji sebegini dari pembangkang. Jadi mereka, especially golongan peniaga, dan kalau Cina ni atas pagar ni, sekarang saya jangka golongan perniagaan dan juga golongan muda yang duduk di sana, mereka akan sokong. Kedua, mereka janji
nak hapuskan hutang. Kami janji hutang pendidikan. Kami janji kami akan beri diskaun banyak ini bagi hutang. Awak dapat sokongan. Kena diskaun besar lah, 60% ke 70% lah. Awak akan dapat sokongan. Satu-satulah. Maknanya pembangkang buka balik buku manifesto PH, modify itu manifesto dia. Orang kata ciplak, biar orang kata ciplak, tapi orang akan sokong. Kerana PH tidak akan mampu lakukan janji-janji sama itu. Tidak akan mampu. You will flip the election. Maknanya perikatan akan menang besar. Ya. You will flip the election. Tapi kena buatlah, kena penuhi janjilah lepas pilihan raya. You will flip the election. Maknanya perikatan kena bincanglah sekarang. Adakah kita akan buat ke tidak? Kemudian DAP telah mengambil masa bertahun untuk takutkan menerusi retorik terhadap PAS. Now, saya setuju benda-benda tertentu. Kadang-kadang retorik PAS ekstrim dan kadang-kadang lebih-lebih. DAP sama ekstrim, kenyataan-kenyataan beracun. Dua-dualah. Tapi DAP ekstrim. DAP kadang-kadang dia keluar kenyataan beracun terhadap bersempadankan Islamofobia. Saya dah tunjuk satu-satu. Even dalam 2 tahun ini, tapi tak ada tindakan lah, of course. Ya, sebab pentas Anthony Locke sebagai contoh. Orang tu buat kenyataan beracun, tak ada tindakan. Tapi hari itu seorang pemimpin PAS di Perak juga buat kenyataan yang toksik. Ya, itu saya mengaku. Tapi ada siasatan. Ya. So itu kita tahulah. Kita tak payah nak sebut lah. Tapi kalau PAS mula menunjukkan kepada China dengan Melayu bahawa kita mengambil pendekatan untuk mencari jalan penyelesaian terhadap isu perkauman dengan berjanji bahawa kita akan menilai semula retorik-retorik yang dimainkan dan kita akan mulakan perbincangan antara parti-parti yang bertentangan ideologi, yang bertentangan yang agama dan kaum berbeza untuk mencari jalan penyelesaian ke arah integrasi. You got the vote. Sebab awak automatik dah turunkan suhu ketakutan. Ya? You will get the vote. Atas pagar ni awak akan dapat. Ya? Okey? Untuk sementara. Sebab lepas itu, kalau PAS masih tak jenamakan semula, dia tidak akan berjaya. Kemudian calon PM. Kalau calon PM-nya Muhyiddin, automatik China takkan sokong. Itu you can trust me lah. Okay. You pergi luar, saya cabar pemimpin PAS kau pergi luar sana cakap dengan orang Cina. You will not get the vote. Kalau ada sebut Muhyiddin is the calon PM, habis. China, dia nak tahu siapa calon PM kamu. Dia nak tahu. Sebab kalau dia tak tahu, dia akan undi Anwar atau duduk di rumah. Dia nak tahu. They must know who is your calon PM. Okay. Now, kalau Perikatan pandai, dia longgok bersama satu parti dari Sabah dan Sarawak ke dalam gabungan mereka. Contohnya Warisan ke mana ke, tak kisah, longgok satu parti. Dan pastikan calon utama dari parti itu menang pilihan raya. Jadikan calon itu salah satu daripada kandidat calon PM. Maknanya calon PM awak boleh ada lebih dari satu. Mungkin satu dari Semenanjung, satu dari Sabah dan Sarawak. Jangan terus bagi kat Sabah dan Sarawak, jangan terus bagi kat Semenanjung, salah satu. Dua-dua mesti boleh mampu diterima oleh Melayu dan bukan Melayu. Awak memang menang besar. Pakatan Harapan, kelemahan terbesar dia adalah
kejayaan terbesar dia, iaitu janji manifesto. Sebab dia tidak boleh lagi bergantung kepada janji. Awak tengok ya, semua PRK, sebenarnya kalau awak tengok semua PRK dan PRN selepas PRU15, prestasi pakatan menurun lah sedikit. Kalau PRN 6 negeri memang menurun teruk lah, tapi PRK pun antara menurun dengan tak ubah, tapi dia tak akan naik. Begitu juga UMNO, dia tak berubah. Dulu menurun, sekarang tak ubah. Sebab dia masing-masing dah maksima. PH campur barisan dah maksima Melayu dia lebih kurang 20 hingga 22%. Perikatan dah maksima Melayu dia lebih kurang 78 hingga 80%. Tak ubah. Dah tepu dah dua-dua. Untuk Khalif, kitab dia adalah buku manifesto PH. Itu kitab bagaimana nak Khalif the election. Semua janji-janji dalam pilihan raya, you tengok kerajaan janji ni, pembangunan sini, pembangunan situ. Ada tak meningkat sokongan terhadap PH? Tak ada. Ada tak meningkat sokongan terhadap barisan? Tak ada. Dalam pada banyak janji, dalam pada banyak duit ditabur untuk kempen bertungkus lumus. 6 negeri dulu Anwar sampai berkempen hampir 9 bulan. Ada tak apa-apa perubahan? Tak ada. Sebab janji sudah tidak dipercayai. Tetapi buku manifesto tu boleh jadi buku manifesto perikatan yang diubah suai. Dan perikatan tak payah turunkan harga minyak kepada yang bukan-bukan. Cuma kepada sebelum subsidi ditarik, awak berhujah macam mana pun pakatan, subsidi perlu macam ni sebab ia untuk kebaikan, untuk masa depan. Maybe you are telling the truth. Maybe apa yang awak katakan tu benar. Ini untuk masa depan, untuk kejayaan negara, bla 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 bla, sampai berbuih mulut. Awak boleh jelaskan kepada rakyat. Tetapi sekali perikatan kata kita akan kembali kepada situasi sebelum harga minyak dilambung, dia dah ke arah kemenangan. Tiba-tiba kalau pakatan, oh ya ke, okey kita ghostan balik lah, kita pun tak, orang tak akan terima dah. Maknanya dia berada dalam kedudukan yang bahaya. Nah, boleh tak pakatan keluar dari kedudukan bahaya? Boleh. Itu lagi satu live lah, kalau orang tanya. Kalau orang tak tanya, saya tak akan sebut. Setiapnya ada penyelesaian, baik bagi pakatan, baik bagi perikatan. Cuma perlu berfikir di luar kotak, ya. Tetapi jika perikatan membuat janji-janji itu, kemudian dia tidak penuhi, dia akan dengan cepat tumbang, atau itu menjadi pilihan raya terakhir mereka boleh duduk dalam kerajaan. Selepas dah menang, mereka kena jenamakan diri semula. Itu cerita lain lah, ya. So okay, pukul 2 ni ada live menarik, ya. So ini saya kongsikan sedikit bagaimana, ya, you can flip the election. Okay, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.